Begitu juga dengan lelaki, kita boleh tengok kanser paru-paru, kanser prostat, dan kita boleh nampak kanser ni orang kata bukan orang tua, bukan kita daripada kecil kita membesar, sihat, makin aktif dan kita lemah dan kita kena kanser. Tak. Kita boleh tengok sekarang pattern dah berubah. Umur 12 tahun ada kena kanser, umur 9 tahun ada kanser. And saya pernah orang kata attend kanser yang paling muda adalah budak berumur 3 bulan. Memang teruk. Okay, saya petik juga Mr. Bill Henderson, kanser Twitter. Dia juga penulis buku yang menjadi banyak rujukan pada pesakit kanser di US. Ayat dia yang paling mahal yang saya suka nak quote, saya suka nak share adalah satu sebab je orang meninggal kanser adalah kerana mereka kurang ilmu, kurang information. Jadi banyak kes mati sebab ini. Maknanya kalau kata kita ada pengetahuan untuk lawan, kita ada ilmu untuk rawat, insyaAllah kita tak akan mati. Okay, kita boleh tengok banyak. Kita boleh tunjuk banyak buku, kita boleh jumpa beramai orang, kita boleh cari banyak rujukan. Kita boleh, orang kata, kita cari yang betul. Macam ini yang saya tengok, ini yang saya jumpa, ini buku-buku yang saya baca. Ada lagi artikel-artikel, grup-grup Facebook yang saya tengok yang positif lah, yang kata grup tu tolong orang kanser pulih, dan banyak kes yang pulih. Kita baca buku yang ada testimoni yang bagi pesakit pulih, jumpa doktor yang ada banyak pesakit pulih. Kita tak jumpa orang yang doktor hebat macam mana pun, tapi berapa persen yang hidup? 1%, 2%. Kenapa? Baik kita cari yang betul, kan? Kita cari reference yang betul. Okay, ini buku yang hebat. Saya cadangkan semua orang ada buku ni. Boleh nampak ke? Sama je. Yang dalam slide ni dengan apa yang saya pegang sama je. Ini yang latest edition. Buku ni memang saya punya rujukan. Kalau Mak Salim kat US, dia panggil benda ni Cancer Bible. Dia orang kata buku, information yang sangat perlu untuk elak daripada kanser, sebab dalam ni banyak sangat info and daripada orang kata pakar-pakar perubatan yang hebat satu dunia. Dia bukannya orang kata memang daripada doktor mana? Doktor kat Kelang. Satu je kita rujuk. Tapi dalam buku ni kita boleh ada kesempatan untuk menunjuk berpuluh doktor and pakar dunia yang kita boleh ambil nama dia dan kita Google, ada profil dia. Memang orang-orang hebat dalam ni. Ada doktor, ada naturopath, ada kata apa, nutritionist. Dia bercakap tentang kepakaran masing-masing. Bukan doktor kanak-kanak cerita pasal kanser, doktor mata cerita pasal kanser. Tak, ini doktor kanser cerita pasal kanser. Doktor perut cerita pasal perut. And nutritionist akan cerita, atau dietitian akan cerita apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Dan diorang dah test dekat patient tu baik, dan dia masuk dalam buku. Dia tak ada cerita kosong lah, main bantai je cakap kan. And kalau yang saya percaya sebab benda ni daripada US, daripada US, and digunakan oleh orang kata satu dunia. And yang involved dalam ni doktor-doktor pakar and banyak orang-orang yang penting. Jadi nak tipu sangat, orang kata bukan susah, mustahil lah. Kalau kata dia tipu dah lama dia dah kena ban, dia tak boleh keluarkan. Kalau kata cakap-cakap kosong, siapa-siapa boleh kan. Okay, dalam buku ni yang menariknya, dia ada banyak metod yang digunakan, kita boleh pilih mana yang sesuai untuk kita ataupun kita boleh guna semuanya. And satu lagi dia ada testimoni siap. Kan? Kalau kata kita tahu okay, ni kaedah dia, okay, siapa yang dah berjaya? Tak ada. Ini ada, dalam buku ni ada. And bila dengan ACI, saya boleh ada direct link dengan founder, penulis buku ni. And kita ada
orang kata session untuk bantu pesakit kanser untuk dapat direct consultation dengan Bob Wright, iaitu founder kepada American Anti-Cancer Institute. Saya boleh kontak saya kalau di Malaysia. Sebab saya pernah tolong juga untuk kenalan di China. Dia cancer patient, lung cancer, and macam mana dia overcome. Kita buatkan Zoom session dan kita akan monitor selama 3 bulan. Itu yang kita boleh buat juga untuk di Malaysia. Okay. Ini saya punya Sifu lah, saya cikgu, Mr. John. Dia AACI Ambassador untuk Southeast Asia. Ini saya kenalkan juga Mr. Bob Wright, yang founder pada AACI ni, yang banyak bagi orang kata ilmu pada saya, ilmu pada orang-orang di Malaysia, di Southeast Asia, di satu dunia tentang macam mana nak lawan kanser. Banyak jasa dia ni. Okay, ini apa yang kita kongsikan dalam sebulan 2 bulan ni. Antaranya kita buat Zoom session dengan Bob Wright sendiri, kita buat direct dengan dia. Kita ada session cerita pasal kanser je, soal jawab kanser. Kita ada cerita pasal vaccination, macam mana yang AACI nampak kesan vaccination pada rakyat, dan ada yang dapat adverse effect, macam mana dia orang lawan balik dengan protokol daripada AACI, macam mana nak selamatkan balik. Dan saya sendiri ada juga buat session, selain daripada Zoom, kita buat session di Top Performance Cancer Center, kita buat session di Top Gun Cancer Center. Dan saya suka, antara saya punya favourite adalah Dr. Gauri daripada London. Dia ada buat sharing session beberapa minggu lepas, tak ingat bulan lepas. Memang banyak info yang bagus. Kita punya organisasi ni besar. AACI satu, bukan satu US, dia satu dunia. Yang kita dapat support daripada ramai doktor, daripada kawan-kawan di seluruh dunia. Okay, apa menyebabkan kanser? Susah nak jawab. Kan? Ada yang kata, okay, awak banyak isap rokok nanti kena kanser. Kan? Ada yang cakap, awak banyak menyanyi, banyak menjerit, kena tekak, kena kanser tekak. Awak mulut jahat, kena kanser mulut. Awak hati jahat, kena kanser hati. Dia tak ada macam tu. Kanser yang saya nampak, dia bersifat sistemik. And yang menguatkan saya mengatakan lagi, kanser ni bukannya yang tak ada pattern, adalah kita boleh tengok ramai perempuan kena kanser paru-paru. Walaupun dia tak isap rokok, walaupun husband tak isap rokok, and dia suri rumah, macam mana boleh kena kanser paru-paru? Ada juga lelaki yang saya jumpa kena breast cancer. Mana datang? And ini data ni daripada onkologis. Jadi apa yang dia orang simpulkan, apa daripada bertahun-tahun, berpuluh tahun kes kanser ni ada di dunia, apa yang dia orang simpulkan, penyebab utama kanser adalah acidosis. Maknanya keadaan badan yang terlalu berasid, sangat-sangat acidic. Kita boleh tahu badan acidic daripada pemakanan kita, acidic makanan, minuman, and kata radiasi bebas, radical bebas daripada luar, and penyebab-penyebab mungkin daripada radiation boleh menyebabkan acidosis juga. And bila sampai satu tahap, badan kita orang kata sesuai untuk kena kanser. Saya suka guna analogi, contoh macam roti. Roti memang sedap, roti memang bagus. Kita beli, kita letak kat luar. Memang elok, boleh makan. 2-3 hari boleh makan lagi. Tapi dalam satu tempoh masa, dia akan berkulat. Macam mana dia boleh berkulat? Mungkin daripada humidity, daripada temperature, daripada tempoh masa, daripada gangguan luar, dia akan berkulat. Macam tu badan kita. Bila badan kita orang kata cukup orang kata asid, cukup orang kata oksigen tak cukup, dan cukup orang kata cukup masam, then kita akan kena kanser. Dia tak ada spesifik punya sebab.
Okey, kita tengok sini acidosis cycle ni. Macam mana boleh kena? Kita makan, kita minum, semua benda yang acidic. Dan campur pula, kita ni orang kata sibuk, kita kerja ataupun kita malas, tak ada exercise. Dan kita ada poor digestion. Orang kata buang air besar kurang. Dan kita rasa biasalah buang air besar 3 kali sehari, 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Mana pembuangan tu kurang. Dan benda tu akan menyebabkan badan kita, tisu kita, organ kita menjadi acidic. Jadi ada calcium deposit, jadi fatty tissue, dan dia akan pergi lagi pada yang lagi teruk. Dia akan sedut kalsium dalam tulang, tulang jadi rapuh, dan kita akan kena cancer. Dia ada cycle dia. Dia ada cycle dia, bukannya orang kata bukannya benda ni datang acidic sebab awak banyak dosa. Tak. Dia bukan senang nak dapat cancer. Nak jadikan badan kita ni terlalu acidic ataupun acidosis pun ambil masa yang panjang. Yang kita jadi lagi mudah, umur 12 tahun kena kanser adalah dia tambah acidic tu lebih daripada orang. Contoh yang saya kenal, umur 12 tahun kena kanser sebab dia banyak minum air gas. Hari-hari minum air gas. Kan? Air gas ni memang sangat acidic. Okey. Macam mana kita nak tahu kita ni dalam keadaan acidic? Kita tak nak pergi ke acidosis dah. Kita nak tahu bila kita start acidic ni, bila kita kat kepala kita selalu rasa pening atau kita rasa ngantuk, confused lah, kan? Itu tanda-tanda kita, badan kita berasid. Masa lemah. Dulu kuat, sekarang lemah. Maknanya badan dah makin acidic. Dia bukannya sebab PKP, gym tutup, masa jadi lembik. Dia tak. Lepas tu kita kurang buang air besar, kita kata nafas pendek, tak cukup. Jangan tunggu benda tu. Saya dulu kurang exercise. Dulu selalu exercise, bila kurang ni nafas saya jadi pendek. Tapi tak apalah, nanti lepas 5 tahun saya exercise balik, saya jadi sihat balik lah. Tak tentu. Mungkin kita tak sempat tunggu masa tu. Jadi itu tanda-tanda orang acidic. Atau paling senang yang saya suka tengok, yang paling senang tengok bau badan. Bau mulut, bau badan. Maknanya kalau kata badan kita dah start busuk, kita pun perasan, maknanya badan kita acidic. Itu bahaya dah. Termasuk juga buang air besar. Percaya tak saya cakap, orang yang sihat buang air besar dia tak busuk. Yang busuk tu yang acidic. Kalau orang tu lagi acidic, makin busuk lah. Dia punya buangan. Dia pun tak tahan. Okay. Banyak impact daripada oxidative stress boleh contribute pada kanser juga. Ini daripada Dr. Gauri tu, dia share benda ni. Memang sangat-sangat bagus. Kucing itu makan anu, Bang. Kasih turun tuh kucing tuh. Kasih turun tuh kucing. Ayo, susah ini jatuh. Kasih turun. Okey, macam mana kita nak reverse cancer? 5 benda. 5 elemen ni kita kena jaga, yang daripada American Anti-Cancer Institute dia cadangkan kita jaga 5 benda ni untuk fight cancer. Bukan satu je. Ini saya kena orang kata kena cerita juga, sebab ada yang claim minum kangen water boleh fight cancer. Boleh cerita, tapi jangan overclaim sangat sebab ada cara dia. Kangen water ada cara dia, bukan setakat minum botol, setakat minum 2 gelas terus baik. Penderitaan 5 tahun, minum 2 gelas terus baik. Tak, dia ada cara dia. Okey, 5 key elemen ni kita kena attend. Satu, makanan. Makanan saya akan elaborate kemudian. Kita perlu ada ionized water. Ionized water ni kalau dalam buku ni, kalau ikut AHCI, dia refer pada Kangen water. Kangen water saja. Jangan kena tipu orang. Kata mesin ni mesin macam Kangen water. Tak. Dia kena betul Kangen machine daripada energy. Suplemen yang betul. Itu cara detox. Dan satu lagi exercise.
Jadi untuk lawan kanser atau penyakit-penyakit kronik yang lain atau penyakit yang anda ada sekarang, attend 5. Jangan harapkan satu je. Kalau kata orang kecil manis ataupun orang kanser jaga makan, bertahun dah dia jaga makan tapi tak ada apa-apa kan. Try guna 5 benda ni. Okey, apa benda yang makanan yang boleh makan untuk orang kanser? Orang kanser kita tahu ataupun penyakit lain kita tahu bila orang tu kena kanser atau penyakit lain, dia badan dia keadaan yang sangat asidik. Jadi apa benda yang dia perlu buat adalah nak naikkan pH badan pada lebih akali. Bila lebih akali, kurang asidik, lebih akali, dia akan semakin sihat. Dia akan semakin selamat. Jadi jangan makan yang asidik lagi, jangan makan ayam lagi, jangan makan daging lagi. Stop dulu sementara. Jangan takut bukan semua hidup. Kita kena tambah alkaline food. Alkaline food yang ada dekat dunia ni adalah buah-buahan, sayur-sayuran dan sedikit jenis-jenis kacang lah, kacang. Jadi banyakkan benda ni. Jadi cara untuk dapat banyak buah sayur sekaligus, kalau follow Gerson therapy ni metod yang dah masyhur, dah lama berpuluh tahun orang guna, and banyak yang pesakit kanser yang apply benda ni sembuh boleh adalah guna juicing. Juicing sayur dan buah ni sebanyak 13 gelas sehari, and pastikan gunakan slow juicer. Sebab kalau kata kita guna juicer biasa ataupun blender biasa, putaran yang laju tu, rotation yang laju tu akan menyebabkan enzim daripada sayur atau buah tu hilang. Cancer patient perlukan enzim sini. Okey, nombor 2, ice water, kangen water. Boleh tengok balik buku ni, kita boleh tengok buku ni, refer buku ni balik, dia bagi tahu detail apa yang dia orang cadangkan. Air apa yang kena minum, ice water apa yang kena minum adalah Kangen water daripada Kangen machine, daripada Energy Company. Khas model yang digunakan pada pasien yang dah berjaya adalah K8 dan SD51. Kena detail. Jangan cakap lah, jangan cerita pasal model lain. Sebab tak ada bukti. Yang ada bukti 2 tu je, SD51, K8. Jadi kalau nak guna yang itu. Ini apa yang diceritakan dalam buku ni, sebahagiannya dia beritahu dia bukannya apa orang kata ambassador ataupun duta ataupun model untuk energi, tak. Mereka ni guna teknologi energi, gunakan pada pasien, benda tu berjaya, and dia recommend dalam buku dia. Ini adalah model yang terlaris, yang paling hebat daripada energi, iaitu K8. Ini apa yang tertulis dalam buku AHI ini, Killing Cancer Not People. Kalau siapa-siapa tak ada, boleh dapatkan, mungkin boleh beli atau mungkin boleh pinjam. Ini adalah protokol. Macam mana cara nak guna Kangen water ni? Okey, suka saya share kat sini sebab takut orang salah anggap. Kangen water ni tak menyembuhkan. Yang orang kata repair, yang bantu cancer patient ni adalah antioksidan daripada Kangen water. Kangen water ni ada banyak antioksidan. Tapi daripada machine directly. Bukan daripada beli botol 10 botol seminggu boleh baik kanser, tak. Sebab antioksidan ni tak tahan. Antioksidan ni tak tahan lama. Saya akan tunjuk lepas ni. Ini untuk sukatan yang standard. Kalau follow daripada Bob Wright, dia akan bagi tahu dia akan maintain pada 11.5, tapi sebelum tu dia akan guna pH yang rendah, 8.5, 90, 9.5 secara gradual, secara sedikit-sedikit sampaikan dia boleh balance 11.5, 9.5, 2 liter ataupun 4 liter sehari ataupun 5 liter sehari. Benda ni tak ada limit tak ada limit. Sebab saya pernah tengok orang yang very keen untuk baik, dia minum 8 liter sehari. Air yang fresh daripada Kangen Machine K8. Jangan ambil risiko
beli botol. Beli botol ataupun pinjam botol atau minta free ataupun minum sikit, jangan ambil risiko tu. Dan kita tengok kat sini kenapa antioksidan itu penting, sebab satunya dia bercharge negatif. Antioksidan bercharge negatif. Kalau kita boleh check dia punya reading memang negatif, sebab bila negatif dia sel dia berlanggar jadi aktif, jadi itu tanda orang sihat. Orang sakit dia dah makin kurang negatif tu, dia jadi positif lah. Bila kita tengok orang yang mati pun dah ke arah positif. Kita boleh tengok sendiri charge negatif yang boleh dikeluarkan direct daripada Kangen machine adalah negatif 1251. Ini bergantung pada kualiti air yang kita guna, kualiti mesin yang kita guna, cukup servis tak cukup servis, air pipe mana yang kita pakai, ada filtration yang sebelum tu ke. Jadi bukan sebarang je. Kangen water bukan sebarang. Bukan kata semua Kangen water sama, sepatutnya samalah, tapi kita ada mesin sendiri, kita boleh monitor, kita boleh kontrol kualiti apa yang kita nak. And benda ni tak tahan. Negatif 1200 ni memang direct daripada mesin. Lepas 2 jam tak dapat negatif 1200. Mungkin negatif 900, mungkin negatif 500. Jadi kalau kata kita duk harap minum air botol, kata apa, minum ambil botol 2-3 kali seminggu, impact antioksidan ni tak ada. Kita tak boleh harap sangat kat situ. Dan kita boleh tengok kat sini, kita boleh test macam-macam. Air apa yang kita guna. Kalau kata air yang kita minum tu acidic, kita akan jadi makin teruk. Tahap acidosis kita makin teruk. Dan kenapa AACI dia letakkan Kangen water adalah option nombor 1 ataupun first thing yang kita kena buat, sebab property yang ini. Antioksidan yang banyak and dia alkaline. And dia tahap alkaline yang tinggi, yang banyak. Kita tengok sebab badan kita 70% air. Kita tengok dekat Mekah, dekat Lodz, dia orang semua amalkan air yang alkali yang penuh antioksidan. Yang kita nak tahu kalau katalah air tu tak elok, kita boleh buat test, kita boleh tengok. Kita test dengan pH tester, air tu oren, kuning, kalau kita minum lagi sakit. Itu risiko kita. Tapi bila kita test, air tu purple, biru, insyaAllah. Itu yang kita test. Air dekat Lodz, France, dekat Mekah, air suci kita ni, memang color dia purple, air tu selamat. Ni boleh tengok saya punya YouTube, pasal Kangen water ni. Okay, suplemen apa yang kita kena guna? Yang dicadangkan oleh American Anti-Cancer Institute. Dia bukannya dicadangkan oleh iklan TV ke ataupun orang-orang yang berkepentingan. Ini adalah daripada AACI, daripada Pakar Perubatan sendiri. Okay, apricot kernel. Apricot kernel ni ramai orang tahu memang bagus untuk bunuh kanser sel. Tapi perlu banyak. 15 biji sehari. Mungkin start pada 3 dulu dan pergi ke 15. Yang penting ke 15. Okey, satu lagi yang bagus adalah turmeric, ukon turmeric. Base kunyit yang AACI sangat-sangat recommend. Kangen water dan makan ukon. Yang kita dah tengok even kat Malaysia, yang cancer survivor, yang kita tengok dia punya amalan, termasuk juga Kangen water, ukon. Sebab konten antioksidan dalam kunyit ni sangat tinggi. Ada wheat and barley grass pun kita boleh guna. Ini kandungan ukon, and untuk detail boleh tanya kawan-kawan yang amalkan. Kat sini ramai yang guna Kangen water, yang guna Kangen ukon ni, boleh tanya dia. Okay. Ini pun dicadangkan oleh AACI, cod liver oil. Brand ni, this brand, Green Pasture brand, Blue Ice. Kalau kata kita nak fikir cod liver oil, petik, farmasi, jumpa farmasi, mana satu yang bagus kita tak tahu. End up kita beli yang kawan recommend, yang makcik kita jual. Kita tak tahu benda tu elok tak elok, berkesan tak berkesan. Tapi yang AACI dah guna, yang dia recommend dalam buku ni adalah jenis ni. And cod liver oil ni penting
sebab dia sumber vitamin D. Sebab vitamin D ni sinonim dengan penyakit breast cancer. Jadi breast cancer kurang vitamin D. Jadi untuk kurangkan risiko kena breast cancer, makanlah olive oil. Tak silap saya, dalam ukon pun banyak olive oil. Jadi siapa-siapa yang makan ukon, dia ada dapat benefit olive oil juga. Okey, yang keempat, detox. Detox penting sebab semua zat kita, semua khasiat yang kita dapat makanan, minuman, dia akan serap dekat usus dan dia akan spread pada body system. Tapi kalau katalah usus kita kotor, usus kita sumbat, macam mana dia nak distribute? Sebab tu kita tengok ada ramai orang sakit yang makan macam-macam ubat, makan macam-macam vitamin, tak jadi apa. Jadi kita ada Kangen machine kat rumah, kita makan sayur, makan buah, kita makan suplemen ukon, tapi kita punya pembuangan punya sistem jam. Jadi itu susah. Jadi untuk pastikan kita akan sihat, menjadi apa kita usahakan, kita kena clearkan kita punya usus. Salah satu cara adalah Kangen water lah. Detox dengan Kangen water. Tapi kalau katalah kita punya kanser ni, kita rasa lama lagi boleh tahan, kan? Kita boleh detox macam tu je. Kita dapat efek terus kan. Kita minum Kangen water, 2-3 hari dia dah buang, kan? Lepas tu dia buang lagi. Sebab untuk dapat maintain badan sihat ni, kita perlu buang air besar 3 kali sehari. Jadi kita boleh tengok kat sini. Kalau kita minum tu, masih 2 hari sekali, kan? Kita minum dah sebulan, 2-3 bulan pun, paling-paling pun sehari sekali je. Jadi kita kena buat yang ekstra, iaitu buat coffee enema. Okay, coffee enema ni adalah cara pencucian usus daripada usus terus. Kalau daripada mulut, lambat sikit, jauh. Ni direct kat usus. Kita masukkan air kopi ni, special coffee untuk enema ni, dalam bag dan kita masukkan dalam kita punya NS, dalam tubuh kita. Dia ada step dia, and bestnya sebab benda ni dah praktis yang puluh tahun. Daripada Brazil, tak silap. Brazil atau Afrika. Benda ni bagus untuk detox, bukan kata perut, usus, dia boleh detox hati sekali. Jadi kita boleh tengok, sebab ramai yang dapat aktif, kita boleh tengok sendiri dalam YouTube. Kat dalam YouTube ada kata Google lah, coffee enema, cara untuk buat coffee enema. Bag ni, coffee ni boleh dapat mana-mana je. Sebab benda ni dah famous, cuma kita je tak tahu. Orang dalam rancang kita je yang lalai. Okey. Exercise penting. Ini nak lengkapkan 5. Exercise ni penting sebab dia boleh kurangkan risiko atau untuk reverse cancer tadi. Exercise ni kena ada. Sebab kalau kata kita boleh tengok orang ni, kita sendirilah, saya sendirilah kalau kata lah, ini pelik lah. Biasa buang air besar 3 kali sehari, ni dah 3 hari ni main 2 kali sehari. Atau sehari sekali kan. Jadi benda ni risiko kanser. Apa yang saya buat, mungkin saya exercise kurang. Saya berlari. Mungkin ya betul lah, 3 hari ni saya kurang lari ataupun saya banyak berjalan. Jadi saya buat sprinting. Bila exercise, okey, baru gerakkan usus. Usus kita besar, panjang. Jadi nak gerakkan tu bukan, kena banyak effort lah. Kita dah lama rehat, kan? Kita dah lama tak guna badan ni. Jadi kita guna benda ni. Dan untuk cancer patient, breast cancer patient, yang bagusnya gunakan trampolin. Itu cara yang paling bagus. Sebab trampolin ni, bila lompatan ni, dia akan menjalankan bantu limfatik punya sistem ni, bahagian saluran darah yang buang toksin ni untuk bekerja. Ini saya petik daripada Bob, WhatsApp dia. Apa benda yang you kena buat kalau you kena cancer. Okay, first thing memang tak lain, Kangen water dulu. Kangen water dulu, ikut cara dia 9.5, 11.5. Lepas tu Relief ni produk daripada US. Dia fermented soy.
soya yang dah ditapaikan. Nombor 3 adalah ukon. Biasa untuk saya ataupun kawan saya yang kena kanser, kenal saya yang kena kanser, saya akan skip lah hari 5 susah nak dapat. Sebab ukon sendiri dah kuat. Itu detox, liver detox, itu buat juicing, itu penting. Dan sebagian pantang-pantang lain lah. Okay, ini yang saya kena lajukan sikit. Kita kena stop buat. First thing, jangan avoid alternative treatment. Hospital bagus, saya tak cakap tak bagus, doktor bagus. Tapi jangan setakat tu je. Sebab ada yang alternative treatment yang banyak menyelamatkan nyawa. Kalau ikut buku ni lah. Ada tok bomoh, ada tukang urut, ada kemenyan ke, ada kata pucuk paku ke, guna. Pantang paling besar, gula. Sebab gula ni akan bagi makanan kepada sel kanser anda. Jadi untuk tak nak bagi dia besar, stop. Sementara ini bukan orang kata seumur hidup. Jangan kecewa. Seumur hidup dah tak boleh makan, kan? Tak boleh makan, tak boleh minum teh tarik. Tak, ini untuk sementara. Kalau benda tu dah kecil, benda tu dah hilang, boleh lah. Ini sebab yang sampai jadi kena kanser ni sebab kita dah minum teh tarik banyak. Terlampau. Kita dah makan kek banyak, kita dah makan daging lembu banyak, kan? Dah terlampau banyak, mana kita dah puas lah sepatutnya. Jadi ini masa untuk puasa sekejap. Kontrol untuk 3 bulan, untuk 6 bulan. Jadi kalau kata kita tak nak risiko kanser tu makin besar, stop dulu. Kita bunuh kanser tu dengan tak bagi dia makan. Okay. Termasuklah apa-apa sos gula. Kan? Kalau stevia okey lagi, tapi kalau boleh elak. Sebab saya dah jumpa orang yang dah potong gula dah 2-3 bulan, 2-3 tahun. Tak ada masalah pun. Tapi memang susah lah. Okay, meat and dairy product is no. Jadi kalau ikut Bob Wright ni, dia kata kalau dia kena kanser hari ni, dia akan stop ni juga. Dia akan stop makan daging lembu, dia akan stop beli produk tenusu macam susu lembu, cheese, apa-apa yang berkaitan. Sebab apa yang dapat daripada lembu, datang daripada lembu adalah dia boleh kata benda yang dibentuk. Dia bukan burung kita tangkap, kita makan, dia original. Lembu ni tak, semua lembu ternak. Orang yang ternak lembu ni nak bagi lembu ni gemuk. Dia tak ada biar macam kucing jalan, kita tangkap, kita makan. Tak, dia memang letak dalam kandang, berapa bulan, injek sana, injek sini, bagi macam-macam, and benda tu cancerous. Dia orang dah tengok, cancer specialist Elizabeth Ann ni, dia dah bagi tahu apa yang daripada lembu, daripada daging, daripada susu boleh menyebabkan apa orang kata tumor, pertumbuhan yang menyebabkan kanser lepas tu. Okay, ini yang kena stop juga. Walaupun benda ni kita tak perasan adalah carcinogenic produk. Apa-apa yang kita makan, hidu, pegang, rasa yang bersifat karsinogen akan menyebabkan kita kena kanser. Ini yang bahaya sebab kita tak perasan benda ni. Benda ni ada dalam dalam deodorant kita, ada dalam shaving cream, dalam perfume kita, dalam sabun, dalam bedak. Itu pemakaian kita. Jadi kalau kita boleh Google apakah substance karsinogen ni. Yang kita tengok ini contoh ini contoh minyak rambut. Kita tengok dia punya ingredient kat sini, kita tengok apa yang dalam Google sebut carcinogen substance tu, kita compare. Kalau katalah benda tu ada carcinogen, kalau kita nak pakai, saya tak ada kata benda tu jangan pakai, benda tu bahaya, tak. Tapi kalau kita tengok ada carcinogen, ini boleh kena kanser, tapi sebab dah beli dah keluar duit RM10, saya ambil risiko lah kena kanser. Ada orang macam tu, ada orang tak, tak boleh, tak elok, buang.
Jadi macam kata kita bagi tahu RO sangat acidic, RO water kan, sangat acidic, benda tu bahaya. WHO dah keluarkan research kata benda tu boleh menyebabkan kanser. Tapi macam kalau setengah orang dia akan berfikiran, oh, okey, saya stop sekarang. Saya tak nak anak saya kena kanser, saya tak nak bini saya kena kanser. Saya stop pakai ni. Saya nak air yang sihat untuk diorang. Tapi ada juga yang kanser tapi saya dah bayar lah. Saya dah keluar duit lah. Kalau saya stop, saya kena bayar lagi 1,000. Tak apalah. Biarlah kena kanser dulu. Ada pemikiran macam tu. Saya tak boleh nak kata mana yang betul, mana salah. Kan? Sebab saya nak ingatkan, kanser ni sangat cepat. Kanser cepat. Kencing manis pun cepat. Gout pun cepat. And benda tu datang tiba-tiba. Kita rasa tiba-tiba. Sebenarnya benda tu dah ada dalam badan kita dah. Itu yang kita takut. Ada tak orang yang sakit bawah pinggang, rasa-rasa nak kena sakit bawah pinggang? Dia bukan sesama batuk. Dia bukan nak demam. Dia datang, saya tak sedap lah, pergi cek doktor. Doktor cakap hari ni, awak dah kena ni lah. Bawah pinggang awak dah rosak. Hari Isnin datang lah, buat dialisis. Jam. Sama juga macam kanser. Masa batuk-batuk selalu doktor, pergi jumpa doktor. Awak dah kena kanser. Stage 4, lung cancer. Isnin depan datang untuk kemo. Itu yang kita takut. Carcinogenic produk ni dari segi makanan sama juga. Kita suka proses. Macam bacon, macam sausage, hot dog. Kita semua tahu dah. Cancerous food kan. Tapi kalau kat Malaysia ni, benda yang arang tu boleh menyebabkan kanser lah. Macam sate. Sate pun risiko tinggi. Okay, radiation. Ini berita baik untuk kaum wanita. 75% case breast cancer sepatutnya tak jadi. Kalau kita dapat elakkan early radiation. Banyak yang membunuh ni adalah early radiation. Jadi kalau katalah cara untuk kesan benda tu, kita boleh guna yang dicadangkan, iaitu termografi. Termografi boleh tengok sel tu sebelum dia jadi besar lagi. Kanser ni dia akan dalam badan kita 10 tahun sebelum kita tahu. Tapi kalau kita tahu metod yang betul, kita boleh kesan awal. Apa yang ada kat market sekarang ni banyak tak jadilah. Kalau jadi, orang makin lama makin baik. Orang makin lama makin sakit. Okay, stop makan benda-benda ni. Processed food, packaged food, biskut, Maggi, stop. Itu semua proses. Black pepper, garam. Garam-garam yang putih, stop. Kalau garam bukit, okay. Itu nasi, sayur. Itu buah-buah yang manis lah, yang boleh jadi gula. Especially kat Malaysia. Memang kena makan buah, tapi janganlah buah. Saya nak buah harum manis. Saya nak makan strawberry je. Saya nak makan anggur je. Benda tu bahaya. Itu risiko juga. Klorin sangat bahaya. Klorin kita boleh dengar. Boleh menyebabkan kanser, semua orang tahu. Jadi kalau kata kita mandi atau basuh tangan lah dengan air berklorin ni, kita kena rela lah yang kanser akan datang. Itu memang store untuk kanser kita lah. Jadi kalau katalah nak mandi, dia ada solution dia. Mandi yang tanpa air klorin, tak nak keluar belanja, mandi sungai. Tapi rumah kita jauh daripada sungai. Jadi kalau macam saya, ikhtiar saya gunakan Anispa. Anispa ni produk daripada energy juga. Dia akan buang klorin dan kurang risiko lah. Okay, fluoride bahaya. Sebab tu daripada ubat gigi ni kita boleh tengok ada fluoride tanpa fluoride. Kalau kata saya tahu kesan dia, saya ambil ubat gigi yang tak ada fluoride. Tapi untuk setengah orang, saya tak boleh, tak ada fluoride, tak pedas, macam mana nak gosok gigi, gila apa. Tapi siapa yang akan kena kanser dulu? Kan? Dia ambil chances tu. Kita tak tahu mana datang. Okay, saya share sikit. Cancer testing boleh buat. Kita nak tahu sejauh mana berisikonya kita ni, kita boleh test. Kita boleh guna metod daripada Dr. Navarro ni. Ada test kit dia. Boleh snapshot, boleh ambil gambar.
website ni macam mana nak. Ini dekat Filipina. Jangan jangan pelik lah, sebab satu dunia sekarang pergi ke Filipina, US ke, Colombia ke, semua pergi Filipina. Okay, kalau kita nak tahu, paling senang kita buat self-test untuk body pH kita. Ini Mr. John sendiri, air kencing pagi. Urination yang early morning, kita boleh tengok kita punya body pH, kalau kata 6.5 ke 7.5, badan kita sihat. Boleh test hari-hari, kita boleh test minggu sekali. Partner sangat-sangat penting. Bila kita kena kanser, kita kena cari team. Sebab cancer fighting adalah team punya aktiviti. Kita kena ada 5 orang, ada 6 orang yang akan support kita, yang akan tolong studikan, yang akan tolong contact, testimoni, yang bagi advice. Sebab kita tak boleh nak fikir seorang-seorang. Saya tengok dekat Malaysia, yang saya jumpa je, ramai duduk seorang-seorang. Bila duduk seorang-seorang, jadi murung, jadi sedih. Bila dapat tahu kanser, dia dah fikir mati dah. Jumpa orang ni, orang cakap bila awak tak lama lagi. Jumpa ustaz cakap macam tu, ustazah cakap macam tu, doktor cakap macam tu, kawan-kawan cakap macam tu. Jadi dia tak ada support. Jadi cari orang yang boleh harap, yang boleh support kita. Mungkin spouse, mungkin adik-beradik, mungkin kawan rapat. Kadang-kadang spouse tak boleh harap juga. Okay, parasite purge, ini tambahan yang dicadangkan oleh Dr. Hulda ni. Dia kata kanser ni berasal daripada satu jenis parasite. Tapi kalau kata kita makan benda ni and jumpa parasite tu, sampai kat parasite tu mati, kanser kita settle. Nampak macam tak logik, tapi benda ni ada research, ada pembuktian dia. And saya nampak benda ni tak susah pun. Kita makan popcorn, kita makan jus, itu lagi susah nak buat. Ni makanlah, tak ada masalah. Okay, vitamin D penting. Selain daripada cod liver oil tadi, matahari sangat penting. Jangan percaya orang sebelah cakap, jiran kita cakap, jangan kena matahari boleh kena kanser. Tapi kalau buku-buku doktor-doktor pakar ni, dia bagi tahu, okay, kanser, melanoma cancer, skin cancer bukan daripada matahari. Kanser kulit bukan daripada matahari, dia daripada sunblock ataupun lotion yang kita pakai yang ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan kanser. Itu pesan daripada Bob Wright. Saya kena cepatkan. Okey, ini yang penting yang saya suka nak share. Boleh tengok dalam website The Right Stuff. The Right Stuff ni daripada Bob Wright, daripada Dr. Bob Wright sendiri. Kita boleh tengok dekat situ testimoni yang real. Yang saya share hari ni yang ada kat Malaysia. Jadi apa yang saya share hari ni bukannya nak menangkan Kangen Machine, bukan nak menangkan energi, bukan nak menangkan orang kata kena minum Kangen Water sebab kita distributor, tapi orang kata benda ni diguna oleh orang luar. Diguna oleh even doktor, hospital Japan mesti pakai teknologi. Ini adalah teknologi. Kita tengok kat sini apa yang happen, apa yang jadi dekat Malaysia sendiri. Yang ini lung cancer yang survive. Ini meningitis yang survive. Ini kita tengok banyak kes dekat Sabah dulu sebab yang ambassador di Malaysia masa dulu adalah daripada Mr. John sendiri. Kita ada kes, kita tengok kecil manis macam ni yang guna teknologi. Saya gunakan teknologi Kangen Machine ni yang alhamdulillah dapat kaki dia balik, tak perlu potong and selamatlah, tak payah makan ubat. Kita macam kita happy. Macam saya happy dengan perkembangan-perkembangan macam ni. Tapi ada juga yang tak happy. Sebab kenapa tak potong? Kita kena potong. Sebab luar daripada normal. Ni minum air boleh baik ni semua tipu. Tapi kita benda ni benda real. Benda real. Kita boleh nampak sendiri. Psoriasis, kita tengok perubahan dengan teknologi daripada Japan. Okay, testicle dalam kanser. Brother ni kena Sam
Okay, ini prostat cancer, cerita colon cancer. Ni semua kat Malaysia. Ini lupus. Lupus ni saya ada 2-3 orang kat kawan yang sampai berlubang dia punya buah pinggang makan ubat kan. Tapi ada kes. Jadi kalau kata kita ada penyakit kanser payudara, kita tanya sendiri orang yang ada experience yang dah sembuh. Jangan cari orang yang tak pernah kena. Kalau kita nak tanya doktor pun, tanyalah doktor yang ada Kangen machine, baru kita boleh tanya kan. Ataupun yang dah gunakan Kangen machine ni untuk perawatan pesakit. Yang pesakit tu sembuh. Pesakit tak sembuh, jangan tanya dia. Yang sembuh lah. Dia tanya orang betul. Hormone imbalance ni benda yang orang kata sangat menarik sebab pasangan John Veal ni nak dapat anak tak dapat bertahun-tahun kahwin. Tapi bila dia guna this teknologi, guna mesin SC51 dulu masa tahun 2014, dia dapat baby. Benda tu cerita yang banyak menyebabkan orang mengalir air mata lah. Kegembiraan tu kanser, baik kanser kaki kecil manis nak potong dah hitam jadi elok balik, itu tak menangis lagi. Tapi yang tak dapat baby ni ramai menangis. Happy kan sebab dapat life baru. Ni ada juga cerita pasal jantung, famous juga. Termasuk acid reflux. Acid reflux ni ramai saya tengok start dalam 2 tahun ni kot. Banyak kes acid reflux ataupun GERD. And sama, kita bagi solution yang American Anti-Cancer Institute cadangkan dengan gunakan water and 5 protokol tadi tu. Brain tumor, ini saya boleh ceritakan yang Kenny Kong ni, cancer free, and dia tak ada rawatan kemo, tak ada rawatan pembedahan, dia boleh clear. Apa yang saya tahu, dia banyak bagi sharing. Dia anak dengan ayah ni banyak bagi sharing. Dia banyak tolong orang kat Malaysia. Dia gunakan Kangen water sebanyak 8 liter sehari. Ini saya cerita dia 8 liter sehari, and dia makan ukon banyak. And dia gunakan juga moringa untuk fight cancer. Dia sembuh. Ini kita nampak. Kalau saya akan follow cara dia. Okay. Untuk summary, apa yang saya cadangkan untuk kita consider adalah penjagaan makan. Yang saya share tadi tu, guna Kangen INS water yang betul, yang fresh dari mesin, yang banyak antioksidan, suplemen yang betul, suplemen ukon, yang senang lah, kita dah tahu detox, cara detox yang betul, guna Kangen water, cara detox betul, guna coffee enema, and exercise yang betul lah, exercise betul. Okay, yang kita kena elak, no, sugar, gula, stop terus. Yang katalah jangan sombong lagi lah sekarang ni. Saya tak boleh hidup tak ada kopi Starbucks. Kita relax dulu. Kita hold dulu. Sebab kita sakit. Kalau kita sihat tak apa. Meat, dairy produk ni kita stop dulu. Sementara carcinogen produk stop dulu. Biarlah pakai deodoran yang tak ada bau wangi pun, tak ada bau bunga melur. Kalau katalah batu garam tu, pakailah batu garam tu. Kalau kata natural. Kalau kata breast cancer, kalau ikut buku ni bagi tahu risiko breast cancer akan kurang bila kita pakai orang kata bra ni sejam sehari. Itu paling kurang. Kita follow cara tu. Processed food kena buang, kena avoid. Satu lagi, kurangkan radiation. Radiation ni termasuklah phone, termasuklah wifi kat rumah. Kurangkan. Bukan tak apa jauh daripada hospital. Tak apa saya jarang buat x-ray. Bukan tu. Dia macam-macam. EMF pun bahaya. EMF ni phone lah. Jadi dinasihatkan masa tidur wifi tu stop lah. Itu the list lah kita boleh guna kan. Yang cancer patient memang dia kena jauh lah daripada phone. Itu bahaya dia. Okay, setakat tu je saya mampu. Kalau bukan bulan puasa, saya mungkin boleh cakap 8 jam. Tapi sebab puasa, saya takut saya buka puasa awal. Okay, stay safe, stay healthy. Apa yang saya share adalah apa yang saya tahu je.
And apa yang saya share adalah apa yang saya boleh bagi tahu je. Kalau katalah nak tahu detail, boleh jumpa saya, boleh contact saya. Sebab ada yang ilmu-ilmu yang rahsia saya tak boleh share ramai sangat. And semua yang baik daripada Allah, yang tak betul ni semua daripada saya sendiri. Ya. Minta maaf, selamat berpuasa dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Senior Sifu Edwan. Seronok dengar. Kan? Tak ngantuk pun. Okay, so banyak informasi yang kita dapat. Jadi kalau macam siapa ada nak tanya something, bolehlah kemukakan soalan dan insya-Allah yang mana boleh jawab, kita cuba jawab. Okay, siapa yang ada soalan mungkin boleh type di chat. Adakah semua masih di skrin ataupun anda sudah terlena? Okay, makan honey macam mana Sifu? Boleh tak? Okay, honey dia tak sebut dalam ni. Dalam buku ni saya tak nampak. Okay, ada yang kata, biasalah kan, kena makan madu sebab tu sunnah. Dia tak ada kaitan. Okay, sunnah sunnah. Kena follow sunnah. Buku ni bukannya keluar zaman Nabi, tak. Dia ni bukan Islam pun. Yang dia tak boleh promote. Dia tak ada kepentingan nak promote sunnah. Kan? Jadi kalau kata itu timbangan kita. Cuma yang saya nampak, dia orang tak promote honey sebab gula ni sangat bahaya. Unless you boleh confirm honey yang awak makan tu genuine. Kalau katalah tak makan ni, boleh katalah orang asli pun jual gula dalam honey dia. Nah, yang real kan. Orang asli dekat Genting kat Cameron tu kita test pun banyak gula. Jadi kalau kata salah beli, kalau kata elok kita boleh tahan 2 tahun kanser tu, ni 2 bulan mati. Jadi bahaya tak? Okay. Unless kita sendiri. Okay. Unless kita panjat pokok tualang tu, kita cari kan. Okay. Okay. Terima kasih SSE. Ada lagi soalan? Sebenarnya makanan elok je. Cumanya bila dah dapat kat tangan manusia ni, dia banyaklah campuran-campuran dia. Yang Allah bagi sebenarnya dah elok dah. Ya, betul. Okay. Buah apa yang boleh diambil untuk pesakit kanser? Okay, buah yang dalam buku ni dia banyak doktor, dia banyak orang kata banyak success story, banyak perawat lah dalam buku ni. Dia jadi banyak cadangan. Jadi saya suka ambil yang paling strict. Paling strict sekali dia bagi tahu buah yang boleh ambil cuma 3. 3 je. Lemon, lime, avocado. Itu yang paling strict lah. Jadi sebab dia takut ada buah yang kita makan ni dia jadi converted sugar. Which is banyak. Kita ambil gula juga. Sebab kalau kita tengok kata gula, buah ni orang nak makan sedap je, nak tengkai, nak anggur. Jadi bila tu jadi gula, tu bahaya. Dia akan fix kanser juga. Okay. Sementara. Jangan ramai panik sebab takut semua hidup jadi macam tu. Alright. Okay. Terima kasih untuk jawapan tu. Ingat lemon, lime dengan avocado. Okay, untuk soalan ketiga, apakah antara healing crisis yang biasa pesakit kanser alami selepas dia consume Kangen water? Healing crisis. Okay. Saya suka panggil dia healing symptom lah. Krisis ni macam ni economic crisis. Takut lah bunyi dia. Healing symptom ni yang biasa lah, bukan kata orang kanser je. Dia bergantung pada badan masing-masing. Healing symptom ni terjadi sebab badan tu first time, orang kata sel badan tu first time kena air. Sebab tu kalau kita tengok dekat Zam-Zam, dekat Mekah, orang minum Zam-Zam, orang Malaysia mungkin first time atau jarang-jarang pergi Mekah minum Zam-Zam banyak. Awal-awal tu memang akan sesama, akan demam, akan batuk.
kan, sakit tekak, sebab itu proses badan untuk sembuh. Dia sama juga minum Kangen water, sebab Kangen water pun dia halus juga, dia tiru Zam-Zam actually, tiru saiz Zam-Zam. Orang yang minum pertama kali dia akan rasa juga efek tu. Dia macam, saya suka samakan dengan kita tak pernah bersenam lama 3 tahun, ataupun masa bersenam last masa sekolah dulu, tiba-tiba kawan ajak Zumba. Zumba sampai 2-3 jam, seronok. Lepas tu minggu depan tu, seminggu susah sakit badan kan. Adakah benda tu efek yang teruk? Tak, itu adalah simptom penyembuhan, healing symptom yang bagi masa tu gerak balik, sistem darah jalan balik. Sama juga yang kesan yang kita minum Kangen water. Dia sekejap je, 2-3 hari. Kalau kita minum banyak, benda tu clear lah. Ada yang buang air besar banyak, ada susah buang air besar, ada macam-macam orang. Jadi bila ada tu bagus. Okey, terima kasih Sifat Edwan. Okey, yang Puan Nur Arisa ada raise hand, ada apa persoalan ke? Kalau nak bercakap boleh unmute. Tu dia tanya kat chat tu. Dia ada tanya dekat chat. Okey. Buah-buahan apa boleh dimakan dan tidak boleh dimakan oleh pesakit kanser, dan sayur-sayuran juga apa yang tidak boleh dimakan? Buah-buahan tadi Sifu dah jawab. Buah-buahan sama, sayur-sayuran sama, tapi kalau katalah untuk makan yang efektif, terdapat antioksidan yang banyak ni, buat juicing. Buat juicing ni banyakkan sayur hijau. Banyakkan sayur hijau, nak bagi sedap dia gunakan carrot. Sebab carrot ni akan jadi pemanis. Jadi kalau apa-apa buah ataupun apa-apa yang saya belajar daripada diorang ni, dia cari apa-apa sayur hijau, guna carrot. Carrot tu akan jadi manis. Memang sedap lah. Jadi boleh masuklah nak masuk peria ke apa, tapi kena ada carrot lah. Carrot ni akan jadi gula dia. Dia rasa macam gula lah, dia manis. Dia buat ubi. Okey. Suara, okey, demam. Puan Arisa boleh minum air 9.5 banyak, lepas tu kumur dengan air 2.5 untuk hilangkan sakit tekak tu, insyaAllah. Kalau tak puasa lah. Lupa pula. Saya pun sakit tekak ni, tapi tak boleh minum. Lupa pula puasa. Okey, cakap pasal susu, Farah nak share something tau. Okey, dalam buku Enzyme Factor ni, Dr. Hiromi Shinya ni sangat-sangat bagus. Sebab apa tau? Dia kata susu ni bila once kita dah minum, dia akan kelam tau bila masuk dalam badan. Jadi untuk sesiapa yang suka minum susu, minum macam minum air masak tu, sangat-sangat tak bagus. Dan Farah baca juga lah, tengok dekat TikTok, Farah suka dengar Dr. Zaidi tau, dia ni collateral surgeon. So dia bagi tahu kita ni bukannya baby yang perlukan susu, kita ni orang tua yang dah tak perlukan susu. Jadi jangan minum macam minum air kosong susu tu. Kita tak perlu dah, kita nak membesar macam mana lagi, dia kata. So kalau makan nak minum susu tu mungkin dengan nak makan dengan buat overnight oat ke, jadi tak perlu konsum macam minum air. Dia kata minum air kosong je. Which is kita the best lah sebab kita dapat Kangen water kan. Itu yang antara yang Farah nak share lah. So dalam buku ni juga Dr. Hiromi ada cakap yogurt boleh buat the best digestion kan. Sebenarnya itu adalah mitos. Kalau nak tahu kenapa, kena baca ni. Dalam buku ni banyak cerita pasal makanan. Yang mana Sifat Edwan cakap tu semuanya, alhamdulillah betul, tepat. Kena baca buku ni juga. Okey, jadi ada apa? Apa yang saya share semua daripada buku. Sangat best. Saya cakap tadi, saya bukan dapat daripada mimpi. Tak, semua daripada buku. Baca buku ni sangat best. Okey, lepas tu banyak pula Farah cakap. Okey, ni ukon Ini ukon yang ada fish oil, yang ni vegetarian. So kalau nak rasa ukon ni, boleh dapatkan dekat TPKC lah. Boleh contact staff TPKC, contact Farah pun boleh. Dia dari segi luaran dia macam sama je. Tapi benefit dia sangat bagus.
So bukanlah kata untuk orang kanser je, kita yang orang biasa ni yang alhamdulillah sihat pun still boleh konsum benda ni, daripada kita ambil suplemen yang tak tahu apa jadi, semua protein tu kan, nanti rosak buat pinggang semua. Kita ambil benda-benda yang organik. Gitu. Okay, so maknanya yogurt tu tak bagus untuk sakit kanser. Okay. Si Firdauan tolong jawab. Yogurt tak bagus untuk pesakit kanser. Okay, macam ni. Yogurt ni daripada susu kan, daripada dairy produk, daripada susu lembu. Kalau ikut AHCI, memang no. Memang tak bagus lah. Memang tak bagus. Senang je. Jadi kalau katalah, sebab saya dulu peminum susu. Saya dulu peminum susu lembu. Sebelum saya tahu Kangen Water, sebelum saya tahu pasal benda-benda ni. And saya makan yogurt. Saya makan yogurt sebab untuk digestion. Untuk senang buang air besar, apa semua kan. Tapi bila sebab kita rasa je dia lawas. Kita rasa je. Masa tu kita rasa lah, macam saya rasa lah. Susu lawas, minum yogurt lawas kan. Tapi bila ada Kangen machine sendiri, bila minum Kangen Water, dia sebenarnya itu yang betul. Itu yang lawas. Kalau kata, kita tanyalah siapa-siapa yang ada Kangen machine, dia beritahu lah. Seminggu, 2 minggu minum air fresh, memang buang air besar tu macam-macam keluar lah. Dengan minyak, dengan apa, kekotoran yang dulu-dulu, kekotoran dosa-dosa lampau banyak keluar kan. Tapi yogurt tak. Mau nampak yogurt bukan. Bukan untuk lawas. Cik Fauzi letak kat baja letak pokok. Baja terus. First time tu. Okay. Ada apa-apa lagi soalan yang membelenggu fikiran anda? Dia cerita dia sekarang ni, kalau produk tenusu tu kita cuba kurangkan lah. Mungkin siapa yang suka minum susu tu boleh start kurangkan. Jangan konsum hari-hari. Dia ada solution. Dia ada solution yang setengah orang dia susah nak stop. Kan? Dia dah biasa dengan susu. Dia ada solution lagi, susu yang bukan daripada lembu susu. Daripada lembu. Dia ada sekarang ni banyak. Susu almond, susu oat. Tu bagus. Tu boleh pakai. Kambing tu termasuk ke? Apa? Susu Kambing tak cerita dalam ni. Okey. Produk Muslim ke dia tak cerita dalam ni. Sebab dia daripada US. Okey. Susu, mungkin susu lembu tu mungkin bagus kot Sifu. Mungkin kena ambil daripada fresh daripada lembu terus minum kot macam tu. Okey. Masih ada persoalan? Yang dari apa kita punya distributor daripada Amerika kalau nak temukan soalan pun boleh. Cuma dia tak faham lah Farah cakap apa kan. Suplemen Ukon tu untuk pesakit kanser yang baru diagnose kena breast cancer atau konsum sebelum di operation. Okey. Ukon ni bagus untuk dia banyak apa kata, banyak khasiat dia, termasuk antioksidan. Jadi kalau katalah kalau tak ada kanser pun elok makan. Sebabnya apa yang kita makan sekarang, apa yang kita ada sekarang, kita hidu, asap rokok, asap apa tak tahu benda kat luar tu kan. Dan kita mandi air teruk, air klorin, tak tahu benda dalam air kita minum, yang kita makan semua benda acidic. So saya cakap lah, kita makan sayur buah je 3 hari ni, tak ada. Bulan puasa ni lagi teruk makan. Semua mostly 70% kedai. Cara orang tu masak tak tahu apa benda kan. And untuk balance kan, untuk kata counter balik, kita kena ada benda yang hebat lah. Kita kena benda yang hebat juga. Yang kita makan sate, kita makan ayam percik, ayam nasi berani gam apa semua tu, itu hebat juga. Hebat. Jadi kita nak lawan, kena Ukon yang, kena suplemen yang hebat lah. Macam Ukon, minum Kangen Water. Jadi, kalau kata puan tanya, baru diagnose, boleh konsumsi sebelum di operation tu, boleh sangat. Kalau nak makan lebih pun boleh. Sebab kita bila dah sampai stage kena kanser ni, makan lebih. Kalau ikut kotak memang 5 biji sehari, 5 biji sehari, dia kecil je. 5 biji sehari ni untuk orang sihat. Kalau kata kita rasa kita sihat, kita makan 5. Tapi kalau kata kita rasa kita nak
dah lebih sikit, makanlah 7, makan 9. Sebab ada orang kanser yang sanggup. Sebab kalau dia pergi kemo, ada ratus ribu. Kan? Kita buat operation, ratus-ratus ribu habis. Ini suplemen je. Kan? Dia makan sampai 20 biji sehari, makan ada 40 biji, ada yang makan 60 biji sehari. Tapi dia punya impact best lah. Dia cepatlah baik daripada yang makan 20 biji ni. Kan? 20 biji ni lagi cepat baik banding dengan yang 5 biji. Sebab kanser ni cepat. Kita kena tengok, katalah kita kanser kat sini. Usaha kita kat sini, lambatlah. Mana kita kena usaha lebih, ekstra. Sebab cadangan yang saya share tadi memang banyak, sangat banyak. Jadi kalau boleh buat 50% cukup bagus lah. 50%. 50% ya, kita tengok yang betul lah. Pakai dengan water, ukon pun makan banyak. Avoid apa benda yang tak boleh makan, tak boleh guna. InsyaAllah kita nampak efek cepat. Makan ulam mentah memang sangat bagus. Sangat bagus. Try tengok. Dia banyak. Ada yang daun 7 bilah, pokok letup-letup. Tu boleh study lah. Boleh study. Tengok macam mana dia pakai. Tapi jangan tu je. Sebab kanser ni cepat. Dia tak ada masa. Saya nak makan ulam raja dulu setahun. Tak sempat. Saya silap kanser tu bagi dia lagi teruk dalam masa 6 bulan. Tak tahu. Ulang. Secara umum makan banyak untuk percepatkan. Dia antioksidan. Antioksidan. Kita dah tengok siapa yang makan antioksidan banyak untuk counter dia punya free radical, untuk counter dia punya toksin dalam badan tu, dia akan lagi cepat lah. Jangan try. Ramai orang suka try. Saya nak makan ukon dululah 5 biji dalam 3 bulan. Kalau dah baik nanti saya beli Kangen machine. Lepas 3 bulan tu saya try, tak sempat. Buat semua serentak sebab orang minum Kangen water sama juga macam orang lain juga minum air. Jadi tukar air. Suplemen, orang makan suplemen juga, telan ubat juga, makan ukon. Dalam masa sama, stop makan ni. Stop makan tu. Stop makan yang berisiko. Okay. Okay, faham? Dapat? Okay, Farah nak share satu benda lagi. Okay, ada cancer patient lah dekat center ni, dia duk datang. Anak dia kanser. Tapi tak ingat kanser apa nama, nak sebut tak boleh, nak recall. Kalau Syirah ingat boleh beritahu. Lymphoma. Lymphoma, ya. Okay. Ayah dia datang beritahu, kata doktor cakap salah satu mungkin punca dia anak dia boleh kena kanser tu adalah sebab daripada dye rambut. Dia kerap dye rambut. Mungkin kalau punca-punca dia lah. Kan kita dye kan chemical semua kan. So bahayalah benda tu. So itu saja yang Farah nak share. Masih ada soalan? Dah hampir pukul 11. Ya? Sebab ada juga yang kita boleh tengoklah artikel lah soal khabar kata kanser disebabkan oleh deodoran kan. Jadi benda tu karsinogen. Simple je. Okay. Jadi kalau kita pakai benda tu, kita dedahkan risiko pada diri kita lah. Kita kena terima lah benda tu kan. Tapi kalau banyak minat ikan tak pakai, dia dah tak payah pakai deodoran, wangi. Betul. Okey, dah hampir pukul 11. Okey, Farah rasa macam ini sahajalah untuk hari ini. Harap dapat bagi manfaat untuk semua dan kita dapat ilmu baru. Okey, jadi terima kasih sekali lagi Senior Sifat Edwan sebab sudi luangkan masa dengan kami. Bulan-bulan puasa macam ni kan. Okey, jadi tak dapat, Masa Siful Zahid ada nak memberi ucapan. Saya jemput Mas Siful Zahid. Terima kasih untuk yang hadir pagi ni juga. Selamat berpuasa dan selamat berbuka. Hi. Thank you very much SSE. That was an awesome session. Yeah. Keep coming back because apa yang kita buat ni sebenarnya kita adalah sharing information, betul tak? Kita ni bukannya pakar apa kan? We are not pakar perubatan ke apa. What we know we share and it benefits
Oops. Semua boleh dengar ke? Atau I'm talking alone, tak ada reaction daripada orang. Dengar. So, terima kasih sekali lagi kepada SSC kerana perkongsian yang sangat-sangat awesome ni. So, keep coming back, bawa teman-teman anda kemari. We learn new things. Kalaupun benda tu kita dah pernah dengar dulu, bila kita dengar lagi, just benda tu refresh. Kan kita lupa. Kita keluar, kita jumpa, especially kejap lagi nak raya ni kan. So, susah nak control. So at least kita dengar benda ni, kita refresh, kita stay away daripada bentuk. Of course, orang yang sihat jangan sangka anda tak akan kena benda-benda seperti ini. So always keep in mind, kadang-kadang kita take things for granted, we lower our guard. Pada masa itulah kita kena. Kalau kita seorang army, seorang tentera, kita alpha, kita leka, kita lower kita punya defense, kita punya guard, that's the time you kena tembak. That's the time penyakit akan menyerang, datang kepada kita. So insyaAllah, stay alert, minum kangen water yang cukup, makan ukon. Siapa makan ukon dalam bilik ni? Tell me, siapa yang saya nak tengok, siapa yang ambil ukon every day? Saya ambil 10 biji. Kat dalam tu recommended daily 5 biji kan? Kita orang ambil 10 biji. Satu pack, satu 10 biji. That's why kita dash 4. You guys bukan dash 4. So kena makan 10 biji. No, it's good. I mean, especially if you are old, macam ni kan. So you need all the help that you can get. Terutama sekarang ni dalam situasi endemic. Masih lagi pandemik ke endemic sekarang? Endemic kan? So masih ada cases sangat tinggi. So kita nak strengthen kita punya immune system. So take whatever that you have at your disposal untuk kuatkan kita punya immune system. Yeah. Okay guys, this is kita punya sesi pada kali ini. Untuk minggu depan, apa ada Farah minggu depan? What do we have in store for next week? Okay, untuk next week special dan Farah yakin semua orang juga suka. Utamanya bagi wanita sebab kita ada beauty workshop. Beauty workshop, alright, kita ada beauty workshop. Okay, for those yang kita dah announce the winner for 90-day run tu, so please quickly get in touch dengan Farah to claim your punya hadiah. Sepapan, yep, betul. Sepapan ukon setiap hari, awesome. You know, actually ada beza ukon squalene dengan ukon vegetarian. Anda tengok dia punya ingredient dia punya belakang dia tengok tu. So ada sedikit perbezaan dia. So it's different. So sekarang ni kita dah switch, kita ambil vegetable pula. Biasa kita ambil ukon squalene tu. Sekarang kita tukar selera ambil ukon vegetarian. Is there. Okay, anyway, keep healthy. Kita punya contest masih lagi running. Inajik punya contest masih lagi running. So you have the chance to earn extra 50,000 USD. Tengok tu. Siapa nak 50,000 USD? So Inajik buat announce for the next 3 months. April, May, June. Go for it. 50,000 is waiting for you. This is from HQ. And of course, kita ada Inajik punya recognition. So siapa-siapa yang sudah hampir 6A, dah 5A lebih sikit lagi 6A tu, please strive for it. Sebab Inajik dah fix the date 4 hari bulan Jun. Farah type it down, 4 hari bulan Jun. Inajik recognition dinner dekat Sunway Pyramid. So block that date. Dia belum keluar lagi how much kita kena bayar untuk dinner tu. Mungkin dalam 100 ke 100 lebih. Tapi ini bukan saja dinner. Ini juga termasuk recognition dan ada sedikit perisian. Jadi dia start daripada pukul 9 pagi sampai pukul, lepas dinner lah, sampai pukul 10 malam je tu lah. 9 sampai pukul 3 tu kita akan bagi some talks, bagi some motivation. Kemudian lepas maghrib tu baru kita dinner sampai pukul 10 tu. So block the date, 4 Jun Sunway Pyramid, block that. So siapa-siapa yang nak pergi 4A, siapa-siapa yang almost pergi 4A pula, dia akan recognize 6A and above saja. So too bad.
So of course kalau you dengan top performers, 4A pun kita recognize, 5A recognize. Tapi ingat energy only 6A saja. 6A and above, so secara 5A, siapa dah 5A silakan strive. Bulan 4 ni dan bulan 5 ni. Jadi by bulan end of bulan 5 tu memangnya dah settle 6A punya tu. So siapa lagi 6A 2, go for it. So tak ramai, saya ingat tak ramai yang akan direcognize pada tu. Jadi it's a good time for you to be recognized on stage pada 4 hari bulan nanti. Of course kita punya KBS 21, 22 Mei dan 27 hari bulan tu kita pergi Janda Baik, kita duduk dalam hutan sekejap. Siapa yang dah register, it's going to be awesome session. Alright guys, so many things that we have arranged for you, kita dah plan. Just keep yourself up to date by following, subscribing to kita punya social media outlet. Satu lagi, please, siapa yang tak ada Telegram, sila upkan your Telegram, because looking at the current situation ni, kita akan terpaksa go towards Telegram more often. Kita tak tahu what's going to happen. Sekarang ni banyak benda kena tapis, kena filter, kena block dan sebagainya. So kita everybody need to go to Telegram, alternative source untuk kita berkomunikasi. Sebab tu kalau tengok saya pun dah kurang dekat Facebook. Sekarang ni saya pergi TikTok lah. Sebab TikTok China punya tau, China. Telegram Rusia punya. So we need to expand kita punya ni. Kita tak boleh depend on just one single source. It looks like it. Alright guys, terima kasih banyak. Congratulations for being here today. Sampai kita berjumpa lagi pada, oh by the way, malam ni ada lagi dengan John. Malam ni kita ada sesi dengan John pukul 8.30. Siapa yang tak sembahyang tarawih di masjid tu, bolehlah attend. 8.30. Dah belas ke belum? Belum lagi So boleh follow nantilah. Nanti kejap lagi kita akan belaskan dengan sesi dengan John. Alright guys, itu saja daripada saya. Back to you Farah. Farah. Okay. Okay, sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Kita jumpa minggu harapan ya. Minggu harapan kita ada beauty workshop. So ajak ramai-ramai masuk Zoom pagi-pagi. Yeah, it's going to be interesting session ya. Okay, sekian saja. Assalamualaikum.